إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الاسكندري شاء الليلة من الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih yakfi minal jazaa'i laka alal amali an kana lahu qabilan. Lagi akan memadailah daripada balas bagimu atas amal itu jikalau ada demikian itu sebenar memadai. Dan inilah menerima sekali. Lagi ada memadailah daripada balas bagimu atas amal itu jikalau ada baginya menerima dia. Dan inilah kesudah-sudahan anugerah dan nikmat daripadanya atasmu. Kerana bahwasanya pertamanya dijadikan amal bagimu dan keduanya dikuasakannya bagimu mengerjakan dia, maka diterima daripadamu dan didatangkannya atasmu semata-mata anugerahnya dan nikmatnya daripada tiada mustahak bagimu atas amal itu. Ini apa nama, sambung lagi yang dikatakan ikhlas, yang sebenar-benar ikhlas tu. Ikhlas dalam beramal, kemuncak ikhlas. Buat amal mata-mata kerana Allah. Salli fardu subhi raka'ataini ma'mumal lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala tu faham bagi elok kerana Allah Ta'ala, kerana perintah, menjunjung perintah Allah, nak menzahirkan rupa kehambaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak menuntut takharrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, menuntut kasih sayang Allah, menuntut redha Allah. Aku buat ibadat ni supaya Allah redha aku, Allah kasih aku, dapat dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung segala titah perintah Allah. Balasan apa-apa itu hak Allah, disebut iwadan, nuntut ganti. Jadi kita sembahyang ganti dengan apa? Kalau orang ahli dunia ganti dengan dunia, kalau ahli akhirat ganti dengan akhirat. Akhirat dan dunia itu ghairullah, bukan Allah Ta'ala. Sebab itulah kata ulama sufi, kalau kita buat ibadat kerana menuntut pahala pun masih tak kena.
hingga ada bagi mereka menyebutnya sebagai syirik khafi. Jadi kita nak pertingkatkan keikhlasan kita buat ibadat semata-mata kerana Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kata olehmu Muhammad, ibadat yang kamu dirikan tu semata-mata anugerah daripada Allah Ta'ala dan kasih sayang Allah ke atas kamu. Jadi cukup kita bergembira dengan kita dipilih oleh Allah sebagai hamba-Nya yang Dia kasih. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Dengan sebab itu kamu gembira. Wa khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik daripada apa yang kamu himpunkan. Ibadat yang kamu himpunkan tu lebih baik daripada kamu ingat nak balas tu balas ni, dengan kamu merasai yang ibadat itu anugerah Allah dan kamu diterima oleh Allah sebagai hamba-Nya yang dikasih. Itu kemuncak dah, cukup dah tu. Jadi Syekh Ibn Atta nak didik kita macam mana nak dapat. Ada orang jadi wali Allah, ahlullah, para arifin, para rasul. Nabi SAW kita sendiri bila dia kena bali dengan ketul batu di Taif, bila malaikat mai nak balas, apa dia kata? Lepas dia kena bali ketul batu, dia tak kisah, dia tak bali pergi apa pun. Yang aku minta satu je, bawa engkau redha dengan aku. Itu kan Nabi baca balik sejarah. Dan Nabi dilontak dengan batu. Apa minta dia? Kembali dia dalam ketul batu merangkak di Taif tu, agak jauh daripada orang kampung ramai tu. Dia berdoa, ya Allah, pada siapa yang kau nak serahkan aku? Kepada musuh-musuh aku yang menentang Islam ni, atau kepada saudara mara aku tak kisah, kata Nabi, asalkan kau redha kepada aku. Itu menunjukkan bahawasanya Nabi mengajak kita dalam suasana apa keadaan sekalipun kita redha dengan Allah, redha dengan nikmat Allah, redha dengan bala bencana Allah, apa yang Allah datangkan semua. Itu kemuncak keikhlasan, mencari redha Allah Ta'ala, mencari kasih sayang Allah, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan minta ganti, minta pahala. Jadi nak apa, Syekh Ibn Atta nak tunjuk jalan kat kita. Macam mana nak dapat keikhlasan yang tinggi ni? Kata Syekh Ibn Atta rahimahullah ta'ala, yakfi minal jazai laka. Yakfi minal jazai laka. Yakfi minal jazai, memadailah daripada balasan itu. Balasan Allah Ta'ala kat kita yang kita buat ibadat tu dah cukup dah, dah memadai dah. Laka bagi engkau, alal amali, di atas amal tu, memadailah balasan yang kau buat di atas amalan engkau itu. Angkana lahu khabilan, bahawa adalah makna amalan itu kamu tu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Itu yang kita minta, agar agar ibadat kita dimakbulkan oleh Allah. Macam mana doa kita bayang bulan Ramadan? Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Kalau kita baca setiap kali Ramadan dia baca macam tu kan, Rabbana taqabbal minna salatana, ya Allah, terimalah, makbulkanlah sembahyang aku ni ya Allah, sembahyang tarawih ni, sembahyang sunat witir tu, minta Tuhan terima sembahyang kita, wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Minta terima puasa kita, kan, qiyamul lail kita, wa ruku'ana wa sujudana, rukuk aku, sujud aku,
Minta Allah Subhanahu wa Ta'ala terima. Segala ta'abbud kita di bulan Ramadan tu minta Tuhan terima. Wa taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taksirana. Minta sempurnakan kekurangan ibadat yang aku lakukan ini, ya Arhamar Rahimin. Itu yang kita minta. Walaupun kita minta Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina, itu minta ampun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta Allah redha kita, redha dengan syurga. Kenapa kita minta redha dengan syurga? Sebab Nabi ajak doa tu di bulan Ramadan. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kalau aku jumpa malam Lailatul Qadar aku nak buat apa? Maka Nabi ajak ke Aisyah, Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina. Minta ampun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta Allah redha syurga, jauh pada api neraka. Kita buat tu kerana mengikut ajaran Nabi. Yalah, manusia ni macam-macam. Kalau orang mubtadi, dia takut neraka, dia nak cinta syurga, Nabi ajak doa lagu tu kan. Kalau orang yang mumtaha, yang peringkat tinggi, Allah ajak pula Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana. Jadi Nabi pun nak tahu umat dia macam-macam peringkat. Tapi kita tak kalah daripada kecil sampai besar minta syurga aja, tak minta redha Allah, tak minta makbul apa ibadat yang kita dirikan. Jadi peringkat-peringkat dia macam-macam. Jadi bagi kita tak apalah peringkat awal, mubtadi peringkat awal. Kita berjinak dengan ibadat ni, minta syurga, jauh neraka. Dah lama tu kita dah seronok dengan Tuhan, ibadat dengan Tuhan dah seronok. Masa khusyuk dalam ibadat, kita minta pula makbul. Ibadat kita dimakbulkan oleh Allah. Tinggi lagi kita minta supaya Allah Ta'ala redha kita ni, Allah sayang kita, Allah kasih kita. Jadi Syekh Ibn Atta makna kata memadai lah. Makna kata kita dalam ibadat ni kita minta, kita merasakan kesyukuran kita kerana kita ni dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hambanya yang boleh buat ibadat. Ini satu nikmat yang cukup besar dah. Balasan daripada makna kata ibadat aku ni, aku minta balas apa? Minta balas engkau terima, ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku, ya Allah, dalam aku berzikir kepada engkau ni, zikrika wa syukrika, dan mensyukuri nikmat kau ni, ya Allah. Wa husni ibadati, supaya aku dapat buat ibadat yang secantik-cantiknya. Allahumma khuz minni wa taqabbal minni waftah alayya baba kulli khair kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika salihin. Ya Allah, ya Tuhanku, ambillah daripada aku, makna terimalah ibadat aku ini. Allahumma khuz minni, minta engkau terimalah, ya Allah, engkau ambillah ibadat aku ni. Wa taqabbal minni, makbulkanlah ibadat aku ni. Waftah alayya baba kulli khair, bukalah kepada aku ni, ya Allah, pintu-pintu kebaikan. Minta supaya Allah buka pintu kebaikan, mudah kita buat kebaikan, mudah kita buat kebajikan. Kama fatahtahu ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ibadika salihin, seperti mana engkau pernah buka pintu-pintu kebaikan itu kepada nabi-nabi, para wali-wali, kepada hamba-hambamu yang saleh. Jadi kita tak ni, kita itu yang kita minta. Barulah betul hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Baru betul cakap kita tu, baru betul. Jadi kita nak pertingkatkan ni.
Jadi memadai kita, bagi kita balasan daripada Allah Ta'ala itu bahawa ibadat kita Tuhan makbulkan. 3 nikmat Allah tu. Pertama, nikmat taufik dan hidayah. Nikmat pertama, nikmat taufik. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut apa? Apa? Inna Allah ma'akum. Aku ni bersama-sama kamu. Innama, makna kata innama wa huwa ma'akum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Aku bersama-sama kamu di mana kamu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Apa makna Allah bersama-sama kita? Allah tolong kita, Allah bantu kita boleh beribadat. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama-sama dengan orang yang bertakwa. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama orang sabar. Bersama-sama ni Allah tolong kita ni dapat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertolongan Allah yang besar, dia jadikan kita orang beriman, orang Islam. Dia tolong pula kita boleh beribadat. Itu satu nikmat yang pertama yang kita kena perhati. Yang kedua, yuslih lakum a'malakum. Dalam kita buat ibadat ni, Tuhan bagi islahkan kita, bagi cantik ibadat kita. Orang buat ibadat dia tak cantik, dia berikut dan dia aja. Tak jaga dia punya syarat-syarat islah batai, dia tak jaga segala rukun-rukun semua, tak jaga adab-adab hati pun dia tak jaga. Tak jaga khusyuk sembahyang pun dia tak jaga. Yang kita ni boleh jaga dengan pertolongan Allah. Yuslih lakum a'malakum. Aku islahkan, elokkan amalan kamu. Bagi cantik. Dah 2. Ketiga, kemuncaknya Allah terima ibadat kita. Allah kata apa? Innamal yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima ibadat hamba-hambanya yang bertakwa. Kita jaga diri kita, jangan buat maksiat. Jauhi segala maksiat. Sentiasa taat kepada Allah. Orang ni nama orang bertakwa, yang sentiasa ingat kepada Allah. Ayyuta'a fala yuqsa wa ayyuzkara fala yunsa. Dia taat kepada Allah, tak derhaka. Dia ingat Tuhan, tak pernah lupa. Ini orang bertakwa. Allah kata innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah terima ibadat, hanya terima ibadat orang yang bertakwa. Jadi Allah terima amal kita itu yang kita minta sangat-sangat. Kalau sekiranya Tuhan tak terima, ibadat kita tak ada nilai. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa, mereka tak dapat apa-apa daripada puasa mereka. Mereka dapat lapar dan dahaga. Berapa banyak orang bangun malam, tak dapat apa-apa, melainkan letih berjaga malam. Jaga ya, pahala apa pun tak dapat. Jadi kita minta supaya ibadat kita Tuhan terima. Kalau Tuhan terima, dah cukup. Apa yang Tuhan nak bagi itu serah pada Allah Ta'ala. Itu makna kata, apa kita kata Syekh Ibn Atta' ingatkan macam itulah. Jadikan olehmu pada segala lagi akan mewadailah daripada balas bagimu. Kalau kita nak balas juga, agar ibadat kita Tuhan balas, cukuplah bagi kita balasan ibadat kita tu. Lagi akan mewadailah daripada balas bagimu atas amal itu, jikalau ada baginya menerima dia. Cukuplah kalau Tuhan nak balas. Apa dia balasannya? Minta sangat-sangat supaya ibadat kita ni Tuhan terima. Bila Tuhan terima, nilai dia tinggi. Kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai. Satu apa nilai pun tak ada. Apa nilai sembahyang kita subuh 2 rakaat kalau Tuhan tak terima? Apa pun tak ada. Tapi kalau Tuhan terima, Masya Allah, tinggi nilai dia. Nilainya cukup tinggi. Harganya cukup hebat.
Sebab itu apa yang kita nak minta sangat-sangat ni, minta supaya ibadat kita Tuhan makbul. Rabbana taqabbal minna du'ana wa siyamana. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'ana. Minta ya Allah terima sembahyang aku, doa aku. Kalau puasa, wasiyamana, puasa aku. Wa taqabbal minna, minta Allah Ta'ala terimalah ibadat kita ni. Bila Tuhan terima, nilainya tinggi. Dan inilah kesudah-sudahan anugerah dan nikmat daripadanya atasmu. Inilah kemuncak nikmat Allah Ta'ala, iaitu menerima amal hambanya itu. Kemuncak dia yang tu lah. Yang kita minta sangat tu agar Allah Ta'ala terima perjuangan kita. Kalau Tuhan terima, Masya Allah, banyak orang makna kata yang disebutlah hadis, dia masuk neraka. Siapa dia? Orang yang berjuang pun masuk neraka, ulama pun masuk neraka, orang ahli sedekah pun masuk neraka. Imam Ghazali meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Nabi kata mula-mula nyalakan neraka, api neraka Jahannam, yang mula-mula dipanggil ialah para ulama. Yang mula-mula dipanggil ialah orang yang membaca Quran. Buat apa di dunia? Kami baca Quran, aku jadi yang ulama. Malaikat kata bohong, kazabta, bohong mereka itu ya Allah. Dia baca Quran supaya orang gelak dia khori. Dia hafal Quran supaya orang gelak dia hafiz. Bubuh hujung sikit. Nama Muhammad Al-Hafiz. Kalau penganjur tu lupa tulis Hafiz, muka dia macam merah padam. Tak buat Al-Hafiz. Siapa? Aku hafal Quran. Sahabat-sahabat orang banyak hafal Quran, tak buat Al-Hafiz pun. Ramai sahabat hafal Quran. Ada yang baca Quran sehari semalam 30 juzuk. Ada yang 3 hari 3 malam satu Quran. Tak ada satu pun tulis Al-Hafiz. Kita kalau orang tak tulis Al-Hafiz hujung tu, kita dah mula lain macam muka kita dah. Dia baca Quran supaya orang gelak dia Al-Hafiz, gelak dia ulama, gelak dia khari. Allah kata apa yang kamu nak, kamu dah dapat. Dunia orang panggil kamu tok guru, orang panggil kamu ustaz, orang panggil sahibul itu, sahibul ini. Ni balasan aku. Orang membaca Quran pun masuk neraka kerana tidak ikhlas. Yang kedua, orang yang bersedekah macam tu juga. Bohong, malaikat kata. Dia bersedekah, orang gelak dia dermawan. Ahli dunia panggil dia dermawan dah. Oh bagus itu derma. No. Inilah balasan aku pula. Neraka juga. Yang ketiga, orang berjihad, orang yang berjuang. Dia berjuang kerana orang, supaya orang gelak dia pahlawan, hero, orang yang berani. Orang semua panggil dia orang berani. Dia dapat apa yang dia nak. Ini balasan aku. Batu ahli sufi bersungguh-sungguh bagi mereka. Buat ibadat bukan kerana dunia, bukan kerana akhirat, bukan kerana dosa, bukan kerana neraka, bukan kerana syurga. Nak ikhlaskan betul-betul lillahi ta'ala. Itulah buat ibadat, menjunjung perintah Allah, mengabdikan diri pada Allah, menzahirkan rupa kehambaan kepada Allah, menuntut taqarrub ila Allah, menuntut redha Allah, menuntut kasih sayang Allah. Itu dia. Jadi tanda Tuhan sayang kita, pertama Allah Ta'ala bagi kita kekuatan buat ibadat. Yang kedua, Allah mengelokkan amalan kita. Yuslih lakum a'malakum. Kemuncaknya Tuhan terima ibadat kita. Bila Tuhan terima ibadat kita tu, kira hebat dah lah. Sebab tu kita minta. Kalau kita nak minta juga, mintalah supaya ibadat kita ni dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Tuhan terima. Itu yang kita minta. Jadi kata Syekh ini, dan inilah
kesudah-sudahan anugerah dan nikmat daripadanya ya Allah atasmu. Inilah kemuncak nikmat yang paling besar. Hati kita tak fikir lain, minta supaya ibadat aku kau terima ya Allah. Kalau kau tak terima ibadat aku ni, apalah harga ibadat aku ni? Tak ada harga langsung, tak ada nilai ibadat ni, melainkan setelah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta Allah terimalah ibadat kita ni, dan didatangkannya atasmu semata-mata anugerah dan nikmatnya daripada tiada mustahak bagimu atas amal itu. Lagi satu anugerah Allah Ta'ala, Allah datangkan di hati kita. Kita tak berhajat atas amal kita. Tak mustahak tu tak berhajat. Kita tak berhajat atas amal kita. Yang kita berhajat, makna kata Tuhan terima ibadat kita. Bukan berhajat di atas amal. Tak bergantung di atas amal. Kita bergantung kepada yang memberi kita amal. Siapa dia? Allah. Bergantung dengan amal, aku nak masuk syurga dengan amal ibadat aku. Tuhan kata masuk syurga dengan rahmat aku. Aku tak mau. Aku nak masuk syurga dengan ibadat aku. Tak apa, Allah kata. Allah ambil sebiji mata. Mata yang Allah bagi ni Allah ambil sebiji. Timbang dengan ibadat kita, jauh terlalu besar. Nikmat mata tu jauh lebih besar daripada makna ibadat yang kita buat tu. Itu ahli-ahli Bani Israel dulu-dulu ni yang buat ibadat banyak Allah. Ibadat kita ni tak terang mana pun dibanding dengan nikmat Allah yang bagi cukup banyak. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat akal pemikiran, nikmat boleh bergerak sana, nikmat kesihatan, nikmat taufik dan hidayah, nikmat iman, nikmat Islam terlalu besar, tak dapat kita nak timbang dengan ibadat yang kita buat seciput dengan tu. Dah lah buat sikit tak khusyuk pula. Buat itu kerana buat kerana ni banyak taksir lagi. Jadi kita yakinlah ibadat yang kita buat ni tak apa, tak ada benda apa pun. Kita buat ibadat dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah juga Allah terima ibadat yang kita lakukan ini. Ya, itu dia. Baru tak datang ujub, baru tak datang riak, baru tak sombong, baru tak angkuh. Buat apa kita ibadat kita angkuh, kita sombong nak buat apa? Kita nak sentiasa kan tawadhu, meminta-minta meraya-raya, Allah terimalah ibadat hamba-Mu ni ya Allah. Orang mukmin buat ibadat menangis. Orang munafik buat maksiat ketawa, kata Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam kata orang mukmin buat taat menangis. Bangkit tengah malam ayam tahajud menangis. Itulah kelakuan ahli sufi. Ruhbanul fil lail wa fursanun fil nahar. Mereka laksana rahib-rahib di malam hari beribadat. Basah mata mereka dengan air mata macam tikui, takutkan orang, takutkan kucing. Buat ibadat dalam keadaan penuh ketakutan, bimbang, takut ibadatnya Tuhan tak terima. Lantas dia menangis, ya Allah, terimalah ibadat aku ni ya Allah. Kalau kau tak terima, apalah nilai ibadat aku ni ya Allah. Ibadat aku ni penuh dengan taksir, kekurangan ya Allah. Jadi kita merayu-rayu. Tuhan suka hambanya yang merendahkan diri. Sebab itu orang mukmin buat taat menangis. Orang munafik buat maksiat ketawa. Ini timbul pula munafik baru ni. Saya pun tak apa faham. Tengok dalam WhatsApp, dia orang ulama tu pula ada cerita baru pula dah. Dulu bosia, masalah bosia tak selesai, buat main masalah baru pula. Apa masalah baru? Sugar daddy, sugar baby. Apakah benda pula dah? Sugar ni gula, gula daddy, gula pak.
Sugar baby, gula anak. Tanyalah mereka yang faham. Kita pun tak sempat nak tengok sangat tentang tu. Allah Ustaz, sugar daddy ni, orang perempuan dia banyak duit. Ada kaya-kaya, duit banyak, harta banyak. Sanggup mana kata jadikan laki-laki sebagai gula dia. Cari laki-laki yang agak tampan, yang segak, yang agak kuat apa semua. Jadikan laki-laki tu lelaki simpanan. Laki-laki simpanan. Bagi rumah, bagi bodyguard, bagi kemewahan. Bila perempuan ni nak memuaskan hawa nafsu dia, dia pergilah rumah laki-laki tu. Buat maksiat, derhaka pada Allah Ta'ala. Itu sugar daddy. Yang sugar baby ni pula, cari perempuan. Dia tua dah, laki tu dah nak mati dah pun. Cari pula perempuan pula, bagi kemewahan perempuan tu, bagi duit, bagi apa. Ada bodyguard apa semua. Lepas tu bila dia berhajat perempuan tu, dia pergi berzina lah, buatlah maksud. Itu perempuan simpan. Inilah Yahudi, musuh-musuh Allah, nak melemahkan keluarga Islam. Sedangkan lelaki ni cucu pun ada, anak pun ada, bini semua ada. Tapi cari perempuan jahat apa? Islam bagi kahwin tak cukup 1, 2, 2 tak cukup 3, 3 tak cukup 4, 4 tak cukup lagi. Memang mampus lah hamba. La ilaha illallah. Tak habis-habis. Tuhan turun bala ni macam-macam lah. Ni COVID ni tak boleh selesai. Cacat PKPB, turun balik PKP, naik balik PKP. Entah aku pun tak faham lah. Tapi tak sedap-sedap. Tak masih tak insaf. Tak mau lagi kembali kepada Allah. Bila nak kembali ni kita pun tak tahu. Inilah manusia akhir zaman. Kan? Berserabut kita orang Islam. Kembali balik kepada Islam. Inilah yang Nabi kata akhir zaman ni macam-macam. Serangan-serangan jahat musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala nak merosakkan institusi keluarga umat Islam. Biar kehidupan mereka tak berkat, penuh dengan maksiat. Inilah yang ada depan kita. Ya, macam-macam apa-apa. Jadi yang kita minta, Allah Ta'ala terimalah ya Allah ibadat aku ni. Inilah keseluruhan nikmat. Kerana bahwasanya pertamanya dijadikannya amal bagimu. Nikmat pertama. Pertama-tama sekali nikmat yang Tuhan bagi, Tuhan jadikan kita beramal. Boleh beramal. Kata ulama, apabila kita ni boleh main ke masjid, boleh buat ibadat, itu tanda Tuhan sayang lah tu. Kalau sekiranya Tuhan tak sayang kita, hati kita ingat gelain. Ingat kerja ni tak habis dengan dunia ni. Disibukkan dengan benda-benda yang lain. Tapi kalau Tuhan sayang kat kita, disibukkan kita dengan amal ibadat. Itu tanda sayang Allah, nikmat Allah yang dah terbesar lah tu. Itu dia. Kemudian kata lagi musannif rahimahullah ta'ala, ya, dan kedua, kuasakannya bagimu mengerjakan dia. Mula-mula tadi Tuhan bagi kita kecenderungan nak buat ibadat. Lepas tu dia bagi kita taufik, ta'yid, kekuatan untuk buat ibadat. Dah dua. Itu kekuatan mengerjakan dia ibadat. Yang ketiga, maka diterimanya daripadamu. Kemuncaknya Tuhan terima ibadat kita. Allahumma khuz minni wa taqabbal minni. Ya Allah, ya Tuhanku, ambillah daripada aku ibadat yang tak seberapa ni. Macam kita ada apa, dia orang kaya. Dia orang kaya. Jadi kita ni, makna kata dia baik dengan kita. Kita bagi dekat dia ibadat, ke sumbangan, kita bagi hadiah lah kita kata. Kita buat nasi sepinggan, dia jiran kita bagi dia sepinggan. Dia perlukah sangat nasi kita sepinggan tu? Dia tak perlu dia duit banyak.
Tapi yang kita pergi bagi buat apa kat dia? Kita bagi kat dia kerana sayang kat dia, tanda kita kasih dia, kerana hubungan baik kita dengan dia, kita bagi. Dia pun bukan dia berhajat sangat dengan nasi sepinggan tu, dia pun boleh beli, duit dia banyak. Tapi dia terima kerana pemberian orang yang sayang kat dia. Berlakulah hubungan kasih sayang orang kaya dengan orang miskin. Kita bagi kat dia bukan dia miskin. Ada orang kita bagi kerana dia miskin. Ada orang yang kita bagi kerana dia fakir, kerana dia berhajat. Ada juga kita bagi dekat seorang tu bukan kerana dia berhajat, bukan kerana dia miskin, tapi nak hubung silaturahim tu. Kan? Kerana nak hubung silaturahim tu, kasih sayang tu. Kita buat ibadat ni nak hubung kasih sayang kita dengan Allah. Dan orang kaya dia pula terima dengan muka manis. Terima kasihlah pakcik. Oh ya Allah, sedapnya nasi ni. Dia cakap itu, kita dengar kembang dada kita. Ibadat kita yang tak teramana sangat ni, tiba-tiba Tuhan terima. Ya Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba aku bertanya padamu Muhammad tentang diriku, habaq kat depa tu, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku perkenankan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Kita berdoa, Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana. Ya Allah, terimalah sembahyang aku ni ya Allah. Terimalah ya Allah puasa aku, rukuk sujud aku, ibadat aku di bulan Ramadan ni ya Allah. Tuhan kata, ujibu da'watad da'i iza da'ani, aku perkenankan orang yang berdoa ketika dia berdoa. Makna Tuhan terima ibadat kita. Hati kita terasa lagu tu, seolah-olah kita dengar yang Allah sedang habaq mai kat kita. Aku terima ibadat hamba aku ini, Allah Rabbi. Itu yang kita minta. Kemuncak dia yang itulah, ibadat kita diterima, perjuangan kita diterima, sedekah kita diterima, kerja buat kita mengajar orang hafal Quran, Tuhan terima. Kita mengaji hafal Quran, orang Allah terima. Kita ceramah sana, Allah terima. Kita mengajar, Allah terima. Masya Allah. Itulah kepuasan hati kita. Makna bila Tuhan terima, kita nampak lain macam lah. Perubahan tu dia lain meningkat dah. Ibadat makin bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Kita masih rasa rendah diri, rendah diri, rendah diri. Kalau lagi rasa makin sombong tu berat lah. Allah merendah diri. Rasa hina kita tak terang mana. Tu dia. Ni sampai orang nak kunut subuh tak bagi apa ke benda. Sombong. Nabi tak buat kunut subuh. Mai bincang elok. Kalau hampa handai sangat, mai bincang. Di Perlis ada ulama, di Kedah ada ulama, di Perak ada ulama. Subuh pun, kunut subuh pun bid'ah kan? Tengah baca satu kitab, baca banyak kitab sikit. Mentang-mentang kita PhD hadis. Oh hebat sangatlah kita ni, kita doktor ni. Ulama-ulama Islam ni, ulama pondok semua ni tak ni kan? Kalau handai sangat, mai pondok-pondok mana? Pondok belak-belambak. Pilih satu pondok, mai jumpa Tok Guru tu. Tok Guru, ini khunut subuh ni bid'ah. Cakap lagu tu. Baca doa ramai-ramai tak boleh, doa seorang-seorang. Cakap lagu tu. Pilih mana satu pondok. Pondok mana? Pondok ni pun tak apa, mai. Mai kasak. Hang fikirlah. Daripada utara, daripada Sabah tu, Sarawak sampai Johor, sampai Kedah, semua buat kunut subuh. Hang Perlis sekong lah. Ingat hang seorang ke betul? Takkanlah semua ulama berpakat benda yang tak betul. Kita pecat orang. Saya mengajak satu masjid di Perlis, kuliah subuh. Dia bercerita kat saya, ustaz ni kata, ustaz, minggu lepas khusus didatangkan kepada pejabat agama Perlis tu, mai ceramah kunut subuh ni tak ada.
Tak boleh lah orang saat lagi mereka melawan, mereka pecat dia. Kalau hampa handai, pilih mana-mana satu pondok, jumpa tok guru dia, mari kita berdebat. Ada tak ada kunut subuh ni, ada tak ada? Ya, jadi sunat ni sunat aba'ang. Yang kata kunut subuh ni kalau tertinggal disunatkan sujud tahwi. Tiba-tiba duk kata bid'ah sana, bid'ah sini. Baca Yasin berbid'ah. Yang no bid'ah ni apa ke benda? Wahabi terbaik dekat ni. Wahabi Wahabi Mekah pun tak tahu tu. Saya pergi Mekah sembahyang subuh di Madinah Mekah. Dia bagi masa kita untuk kunut. Ya, dia bagi masa kita. Bagi masa. Kita tak angkatlah tangan, tapi doa kunut tu kita baca, ada yang baca doa kunut tu. Dia bagi masa. Ini Allah teruk sungguh. Sombong. Ibadat ni bila lagi kita buat, lagi rasa tawaduk, merendah diri. Dia ada pendapat, kita hormat pendapat dia. Imam Syafi'i dengan Imam Malik berkhilaf. Khilaf ni benda biasa, tapi yang pentingnya hormat menghormati. Imam Syafi'i berpendapat rezeki kena cari. Imam Malik berpendapat rezeki tak payah cari. Itu ikut makam lah. Kalau kita makam tajrid, tak payah cari rezeki. Rezeki mai cari kita. Kalau kita makam asbab, kita kena cari. Bukan awal-awal Syekh Ibn Atta' sebut nombor 2. Nombor 2 dia punya kata-kata hikmat dia yang kedua. Dia sebut gulungan tajrid, gulungan asbab. Bab rezeki ni ada 2. Gulungan asbab dia cari, usaha ikhtiar. Kalau yang apa, yang ada juga sikit-sikit para ulama, orang soleh, dia pun tak cari rezeki, doa ibadat, rezeki mai cari dia. Ni dua betul. Tu yang Imam Syafi'i satu hari dia nak benarkan pendapat dia betul, dia tak mengaji bagi tu, dia pergi cari rezeki. Kutip buah anggur. Dan pagi-pagi dia pergi kutip buah anggur, petang dapat upah anggur satu harga. Dia pun baliklah, dia abang kat tok guru dia, yang dia ni betul. Tok guru, saya ni tak mengaji, saya pergi kerja. Pergi kerja, orang bagi kat saya satu bakui anggur. Upah dia satu bakui anggur. Kalau saya tak kerja, takkan nak dapat rezeki ni, takkan dapat anggur ni. Makanlah tok guru. Tok guru pun makan, Imam Malik makan. Dia makan, dia gelak. Dia gelak sungguh. Sambil makan, sambil gelak. Sambil makan, sambil gelak. Imam Syafi'i tanya, apa tok guru gelak? Aku hantar Syafi'i pada pagi sampai petang. Aku mengajak ya. Lepas tu, tengok rezeki aku. Anggur mencari aku. Bukan aku cari anggur, anggur cari aku. Ini kata rezeki tu. Dua-dua betul. Lepas tak ada bertengkar nak kiamat dunia. Macam bapak Wahabi lah ni. Kira nak bertengkar saja. Itu ilmu tak berkat. Kita macam padi. Lagi kita berisi, tunduk. Lagi alim, lagi menunduk. Lagi alim, lagi menunduk. Bukan kita ni. Yang duk bergoncang ni apa dia? Tin ni, tin. Kita bumbur ayak penuh-penuh dalam tin, dalam tong kita. Ambil tong biru tu kan, yang banyak tong, bekas tong gula tu, bubuh ayak penuh-penuh. Kita bawa kita, dia goncang tak? Tak goncang. Sepagi penuh-penuh, tutup dia tu. Macam mana dia tak goncang? Yang duk goncang ni ayak setengah. Buah ayak setengah, tak lagi apa bunyi tu, ro. Dia kocok dia cukup kuat. Pasal apa? Ayak sikit. Yang duk kocok deras ni, yang ilmu sikit ni. Ilmu banyak dia tak kocok, sengap ya. Cakap saya sekala baru bercakap. Dia cakap tak habis-habis. Yang ni bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah, ni bid'ah. Tu ayak sikit tu. Dengan berkocok tu. Alah, berat betul lah. Mentang-mentang kita doktor pakar hadis. Muslim Bukhari pun orang tak panggil doktor. Ada doktor Bukhari, doktor Muslim.
Ibnu Majah. Mana ada orang tak panggil doktor. Doktor Syafi'i dah, doktor Syafi'i. Doktor apa Hanafi ataupun doktor Ghazali. Ada orang panggil imam. Imam Bukhari, Imam Muslim. Seronok depa dengan gelaran imam tu. Ini seronok dengan gelaran doktor. Apa? Muka pun tak ada nur. Tengok muka tok guru pondok, Allah. Tengok muka tok guru pun bangkit semangat nak tahajud dah. Nah, tengok muka depa semangat nak bertengkar. Apa? Tak tahulah macam-macam dunia ni. Ya. Itu ya. Dan kata Khairun Taja radhiyallahu an, mempersakai segala amalmu itu barang yang layak bagi segala perbuatanmu, maka tuntut olehmu akan mempersakai fadlunnya dan kiramnya, maka iaitu terlebih baik bagimu. Ini Khairun Najah. Dia kata apa? Mempersakai segala amal sesuatu. Kita mempersakai. Maknanya persaka ni kita miliki. Kita warisi. Segala amal yang kita lakukan, barang yang layak pada segala perbuatan. Perbuatan kita. Kita ni siapa? Kita ni tak ada apa-apa. Jangan kata amal. Diri kita ni pun Allah bagi ada. Bukan kita miliki diri kita ni. Termasuk amal ibadat yang kita buat ni. Diri kita Tuhan bagi jadi. Apatah lagi ibadat kita. Tuhan peringat kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu dan Allah menjadikan perbuatan kamu. Buatan kita pun Tuhan bagi jadi. Amal ibadat yang kita buat pun Tuhan bagi jadi. Jadi makna kata bagi kita tak layak sebenarnya nak menuntut apa pun daripada Allah Ta'ala. Menuntut balas tu tak layak. Yang kita duk minta, Tuhan terima sudah ibadat aku buat ni. Engkau terima aku jadi hamba-Mu ya Allah. Terima aku ni sebagai hamba yang kau redha. Terima aku sebagai hamba yang kau kasih. Yang tu yang kita minta. Bukan kita minta supaya kita dibalas dengan perbuatan kita tu. Jadi nak buat lagu mana? Maka tuntut olehmu akan mempersakai fadlunnya. Qul bi fadlillah. Ini anugerahmu ya Allah. Jadi kita diminta, kita nak supaya makna kata kita ni makna diterima oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-Mu yang telah Engkau beri nikmat dan kiram kemuliaan Allah Ta'ala. Tuhan yang maha mulia, Allah makna kata terima kita ni sebagai hamba-hamba Dia yang Dia redai. Itu yang kita nak. Maka iaitulah terlebih baik bagimu. Minta Tuhan yang banyak fadlun anugerah ni, Tuhan yang banyak kiram kemuliaannya ini, menerima makna kata kita sebagai hamba-Nya yang Dia kasih, yang Dia cinta, yang Dia redha. Maka kata setengah mereka itu, awal langkah yang dihantarkan oleh orang yang murid dalam berjalan itu memandang milik bagi Allah, dan bahawasanya Subhanahu wa ta'ala jua yang menjadikan tiap-tiap satu, dan dengan dia kata sah maqam zuhdi, maqam zuhud. Kata setengah ulama, dia kata mula-mula langkah, awal langkah dalam kita beribadat kepada Allah ni, langkah yang pertama. Syekh Ibn Atta' pernah sebut, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa cemerlang pada awal dia, maka cemerlang ia pada sudah dia. Awal ibadat kita,
langkah kita langkah yang betul. Sudah dia pun cantik dan cemerlang. Awal-awal nak buat lagu mana? Awal langkah dihantarkan oleh orang yang murid. Murid ni orang yang berkendak kepada redha Allah, berkendak kepada kemenangan di akhirat besok, jadi hamba Allah yang diredai oleh Allah Ta'ala. Perjalanan dia jauh. Sebab tu Imam Ghazali karang kitab Minhajul Abidin, manhaj bagi orang-orang yang beribadat pada mula sampai sudah. Dia sebut ada 7 akhabah sana yang perlu ditempuh. Awal-awal kita hantar kaki kita ni, orang yang murid, orang berkendak pada redha Allah, dalam berjalan itu, dalam melakukan ibadat tu, kita sebagai hamba Allah nak mengabdikan diri kepada Allah. Mula-mula jalan nak buat apa? Memandang, dia kata, milik bagi Allah. Pandang dia tu milik Allah. Dia ni hamba Allah, kepunyaan Allah. Kita rasa diri kita ni milik Allah, kepunyaan Allah. Kita tak boleh buat ikut suka kita. Kita mesti patuh sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjunjung perintah Allah. Bukan soal pahala dosa. Soalnya aku hamba Allah. Kan hamba? Yes. Okay. Alright. Betul. Ya, yes sir. Okay. Alright. Tuhan suruh je. Tunduk, patuh, tak angkat kepala. Innama kana khawlal mu'minina iza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Hanya saja perkataan orang beriman bila diperintah oleh Allah dan Rasulnya, mereka berkata, kami dengar, kami taat. Yes, okay, alright. Tunduk, patuh. Kerana apa? Aku tak ada milik. Tak ada milik sesuatu. Hatta diri aku pun milik Allah. Apatah lagi perbuatan aku, ibadat aku. Dia pandang lagu tu. Dan bahawasanya Subhanahu wa Ta'ala juga yang menjadikan tiap-tiap satu. Allah jadikan aku, perbuatan aku dan ibadat aku. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah jadikan kamu dan Allah juga jadikan perbuatan kamu, ibadat kamu. Ibadat yang aku buat ni Allah. Allah bagi hidayah, Allah bagi cantik, Allah terima. Semuanya Allah. Kalau Tuhan tak bagi hidayah, aku tak boleh buat ibadat. Kalau Tuhan tak campurkan anugerahnya, aku tak boleh nak buat elok-elok. Kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai lah ibadat aku. Pandang hati macam tu. Nabi kata apa? La tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak bergerak satu zarrah melainkan dengan izin Allah. Tak terangkat tangan kita, tak terangkat lidah kita, tak terlintas hati kita nak buat ibadat, melainkan semua anugerah daripada Allah Ta'ala. Bahwasanya Subhanahu wa Ta'ala juga yang menjadikan tiap-tiap satu, dan dengan dia, dengan duk pandang macam tu, diingat Allah selalu ni, semua daripada Allah ni, sah maqam zuhdi. Baru sah maqam zuhud, baru kata kita zuhud. Zuhud ni apa? Zuhud dengan dunia, kan? Tak ada mana buat ibadat kerana dunia. Bahkan Allah angkat zuhud lagi, bukan kerana dunia dan bukan kerana akhirat. Ikhlas kemuncaknya tinggi semata-mata kerana Allah Ta'ala. Kalau dunia pun tak tepat, akhirat lagi tak tepat. Duk pulun dunia buat ibadat kerana dunia, akhirat lagi lah. Tapi kalau kita boleh lepas dunia ni, insya-Allah pelan-pelan Allah bagi pertolongan dia, kasih sayang dia kat kita, kita buat ibadat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Itu dia. Dan alamatnya itu, ya, alamat kata Allah dah angkat kita kepada makam zuhud itu, bersamaan kepadanya, ya, bersamaan kepadanya, sama ya. Ada dunia, tak ada dunia, sama. Senang miskin, sama.
tak ada masalah apa dah. Dapat pun tak apa, tak dapat pun tak apa. Orang puji pun tak apa, orang keji pun tak apa. Keji dengan puji sama ya. Kalau belum sampai makam zuhud, orang puji seronok kan lah. Bila orang kritik, kita mula pening kepala. Tu tak zuhud lah tu. Orang zuhud sama aja. Cerca kah sama, orang puji pun sama. Duduk macam tu ya. Kembali kepada Allah. Orang puji kita, bukan aku yang berhak dipuji, Allah yang berhak dipuji. Kan kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah. Orang puji, hantar pujian itu kepada Allah. Kamu lah ya Allah yang berhak dipuji, bukan aku. Kan? Orang keji, hantar balik kat Tuhan. Tuhan nak uji kita, nak tengok hati kita. Kan? Itu dia. Bersamaan kepadanya. Kerana dalam tegah, kerana keadaan, tiada melihat baginya serta Tuhannya, memilih dalam dua negeri. Itu dia. Bagi dia bersamaan. Orang hina ke, orang ni nikmat ke, tak dapat rezeki ke, dapat ke, orang puji ke, orang apa, semua kita kembali kepada Allah. Kerana apa? Dalam tegah pun ada nikmat. Dalam segala yang Tuhan tegah, kita tak dapat. Dia ada hikmah dia. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang yang kamu benci itu baik untuk kamu. Terkadang yang kamu suka itu buruk untuk kamu. Kita tak tahu. Tegak dan makna kata dapat minna, dapat ke tak dapat ke, tegah dengan atok. Atok ni Tuhan bagi. Manak tu Tuhan cegah, Tuhan tak bagi. Yang Tuhan tak bagi pun ada kebaikan dia, yang Tuhan bagi pun ada kebaikan dia. Semuanya daripada Allah. Bagi dia bersamaan. Tegah dan makna manak dan atok. Tegah dan bagi. Dua-dua di sama aja sisi dia. Kerana keadaan tiada melihat baginya serta Tuhannya memiliki dua negeri. Jadi yang orang ni tak zuhud, yang dia seronok dengan anugerah Allah, pemberian bila dapat dia seronok, bila tak dapat dia susah hati, kerana dia tak melihat dengan mata hati Tuhan memiliki dua negeri, dunia dan akhirat milik Tuhan, milik Allah Ta'ala. Dia bagi kat siapa dia bagi, dia tak bagi kat siapa dia tak bagi. Kita sebagai hambanya, kita pandang Allah, bukan kita pandang nikmat, pandang bagi nikmat. Jangan pandang bala tu, pandang yang mendatangkan bala, yakni Allah, insya-Allah. Baru kita boleh selamat dalam hidup ni. Barang siapa telah tahqiqlah atasnya bahawa Allah itu tiada mensia-siakan pahala orang yang baik amalnya. Kita ingat Tuhan takkan mensia-siakan. Dalam Quran banyak sangat Tuhan sebut nallazina amanu wa amilus solihat, yang beriman, yang beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu syurga yang mengalir bawahnya anak-anak sungai. Tuhan sebut lagi orang yang buat maksiat tempatnya neraka, banyak sangat ayat Quran. Tuhan sebut tentang pahala, tentang syurga. Orang yang baik amalnya syurga. Nescaya diamlah hatinya daripada menuntut balas atas segala amalnya. Jadi bila dia baca Quran, dia tahu Tuhan berjanji, orang buat baik aku nak bagi syurga. Jadi yang duk riuh tanya pasal apa? Kita pi nak kerja tu, dah ada tawaran dia. Kerja apa? Berapa gaji? Kan? Berapa gaji? Dia habaq dah. Sebulan 1,000. Kerja 8 pagi sampai 4 petang, 5 petang. Rehat pukul 1 sampai pukul 2. Kita boleh sign kontrak. Dia keluar surat tawaran.
Kerja kita pergi kerja sudahlah. Ni duk minta, ya Allah Tuhanku, bagilah tokek aku bayar gaji aku bulan ni. Wah, apa? Lepas tu pergi tanya lagi, tokek, ini bulan ada gaji ya? Apa bola punya lah. Tak payah. Tuhan berjanji, takkan Tuhan mungkir janji. Benda yang tak perlu dituntut. Yang kita tuntut membaikkan amal ibadat kita, mencantikkan dia lagi. Dengan ibadat kita yang cantik ni agar Tuhan sayang kita, Tuhan kasih kita, Tuhan redha kita. Itu kerja yang patut kita buat. Dan soal pahala-pahala ni Tuhan dah janji lama dah. Tuhan takkan mungkin janji. Tak perlu ragu-ragu dengan dosa dan pahala. Kalau kita betul-betul menjauhkan dosa, buat amal ibadat, itu perkara yang tak perlu kita ni sangat. Yang perlunya kita nak mengelokkan ibadat kita bagi cantik, lagi cantik, lagi cantik, agar Allah Ta'ala sayang dengan kita, kasih dengan kita, redha dengan kita. Itulah kemuncak makna kita kata kebahagiaan hidup kita bila Tuhan redha kita. Macam Tuhan redha para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi Allah redha mereka, mereka redha Allah. Allah sayang kat mereka. Mudah-mudahan Allah sayang kat kita. Jadi kemuncaknya ibadat yang kita kerjakan itu semata-mata cari redha Allah dan kasih sayang Allah. Itulah kemuncak keikhlasan. Jadi makna kata jadi orang yang kita ni kena memahami bahawasanya Allah itu tidak akan mensia-siakan pahala orang yang baik amalnya. Nescaya diamlah hatinya daripada menuntut balas atas segala amalnya. Boleh terpandang betul-betul ayat Quran. Allah janji begitu begini. Allah Maha Kuasa. Dia boleh bagi siapa saja dikehendaki. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kita tak ragu-ragu lagi dah di atas benda balasan ni. Maka tugas kita bukan menuntut balas. Tugas kita iaitu mencari redha Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit yang Syekh Ibn Atta bagi kita tip, cara-cara supaya kita meningkatkan keikhlasan kita dalam ibadat. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sikit banyak makna kita kata keberkatan daripada pesanan-pesanan Syekh Ibn Atta dan juga untuk pula manih kita pagi ni. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la tuharb bi dzunubina man la yakhafa wa la tuhammirna. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna. Allah waqtim lana bi salihati a'malana wa tawaffana muslimin alhiqna bis salihin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka habba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin.